Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, bersama saya lagi Rokiah Hassan. Kali ini kita ada program baru yang diberi nama Rahsia dari Porak. InsyaAllah dan Alhamdulillah program ini ditaja oleh Biosense dan Smart Heritage yang akan bersiaran selama 13 episod yang insyaAllah kita akan berkongsikan rahsia yang ada daripada Porak. Okey, mungkin ada di antaranya yang pertama kali mendengar perkataan Porak ini. Sebenarnya perkataan Porak ini datangnya daripada Negeri Sembilan. Kalau orang-orang yang daripada tahun 60-an, 70-an dulu mungkin agak familiar ataupun tahu tentang perkataan Porak ni. Porak ni adalah sinonim ataupun sama dengan perkataan kebun mini yang ada di rumah ataupun edible garden ataupun home garden. Okey. Pada kehidupan kita yang lampau, saya lah terutamanya pada 60-an, 70-an begitu kan, kita mempunyai, setiap rumah kebanyakan mempunyai mini garden yang dipanggil Porak untuk kita bercucuk tanam, menanam bahan masakan yang kita perlukan, sayur-sayuran, buah-buahan, herba, ulam-ulam dan sebagainya kita tanam untuk keperluan ahli keluarga kita. Okey, itu yang saya nak mengungkaikan bersama dengan panel-panel ataupun pakar-pakar yang berpengalaman tentang manfaat, kebaikan, tips dan juga solusi sekiranya ada di antara kita yang memerlukan kefahaman tentang penggunaan herba dalam memastikan kesihatan tubuh badan kita yang baik dari segi fizikal dan juga dari segi keluaran dan juga dalaman. Okey, seperti yang rakan-rakan media sosial saya yang tahu, Biosense dan Smart Heritage ini mengeluarkan dan juga menawarkan produk yang boleh membantu kita semua menghasilkan kompos daripada sisa makanan di rumah dan juga mempunyai rangkaian produk yang boleh membantu kita menanam secara organik di rumah, terutamanya dalam dalam masa PKP ini. Okey, apa yang saya nak sharekan ni kan, saya sangat berharap sangat rakan-rakan yang ada di sini boleh like dan share kita punya program pada hari ini supaya ramai lagi yang dapat mengikuti, yang menerima manfaat yang akan dikongsikan bersama agar ia boleh dipanjangkan lagi untuk kita gunakan perubatan secara alternatif iaitu perubatan herba. Okey. Saya kira dalam episod-episod yang akan datang juga boleh kita bukan yang akan datang sahaja, yang sekarang ni juga rakan-rakan yang mengikuti boleh juga mengajukan soalan sekiranya ingin bertanya dengan saya ataupun pakar-pakar panel yang saya jemput pada setiap program. InsyaAllah kami akan sharekan manfaat, tips, solusi dan juga rahsia yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan yang ada. Okey. So sekarang ni saya tanpa berlengah lagi, saya ingin memperkenalkan dan menjemput dua rakan karib saya dari Terengganu iaitu Profesor Dr. Fazilah Adibah binti Abdul Majid, adalah pakar bidang herba ubatan di Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Dr. Rokiah? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Saya harap Prof pun sama sihat di sana di Terengganu. Alhamdulillah. Hari ni kat Terengganu sangat cerah di Kuala Terengganu. Tengok kat belakang saya ni terang benderang. Alhamdulillah. Prof bersiaran di luar ya, di kebun ya. Di tapak semayan herba saya. Wah, Alhamdulillah. Okey, saya nak perkenalkan Prof bukan berseorangan. Panel jemputan saya yang kedua adalah Encik Shah Julian Aman Shah, adalah pengurus syarikat Nature Medics Laboratory Sedia Berhad dari Terengganu juga. Assalamualaikum Cik Shah, Shah Julian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walaupun kita kena lockdown, PKP di Seremban, masih lagi boleh bersiaran ke Terengganu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untung teknologi dah maju sekarang.
Kan, so bolehlah kita sembang-sembang ya. Okey. Untuk pengetahuan rakan-rakan di social media, kedua-dua panel kita pada pagi ini sudi, alhamdulillah saya sangat teruja sebenarnya menampilkan kedua-dua pakar yang berpengalaman ni untuk berkongsi manfaat penggunaan herba untuk kesihatan tubuh badan kita. So kita bersiaran selama 40 minit yang saya katakan tadi. Permulaan ni saya ingin menjemput Profesor Dr. Fazila Adibah untuk berkongsikan sedikitlah manfaat dan share pengalaman-pengalaman beliau. Okey, saya harap Prof dah boleh bersedia kan? InsyaAllah. Okey. Alright, pertamanya soalannya saya ingin bertanyakan kenapakah selalu saya tengok kan dekat FB ke dekat mana ceramah-ceramah Prof kan banyak mengenengahkan tentang kepentingan menanam herba secara organik dan mungkin dia punya manfaat berbeza daripada menanam secara biasa bukan organik. Kalau boleh saya persilakan Prof Adibah untuk kongsikan. Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Rokia, terima kasih Biosense kerana menjemput saya menjadi penceramah pertama siri rahsia dari Porak ni. Okey. Saya banyak kali kena sebut ni Porak, okey. Bukan Pongat. Okey. Alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Biosense di atas jemputan saya mewakili warga penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu untuk berbincang dan berkongsi santai lah ya berkaitan dengan research penyelidikan dan kajian yang telah saya jalankan sejak lama dah tentang herba ni sejak 20 tahun yang lalu, daripada muda sampai ketua saya berterlibat dengan kajian tentang herba, okey. Dan insyaAllah saya akan teruskanlah sampai pencen. Dan lepas pencen pun saya rasa saya akan meneruskan lagi usaha untuk memertabatkan herba ini. Okey. Apa dia? Itu yang kita mahu teruskan. Okey, herba ni sebenarnya tumbuhan ya. Jadi kalau kita nak kenal dengan lebih teliti makna herba tu sebenarnya herba ni adalah tumbuhan yang mempunyai nilai ubat ataupun mempunyai ciri perubatan. Okey, sebab tu dia berbeza sedikit dengan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran yang kita makan secara biasa yang mana dia lebih kepada untuk menjaga kesihatan ya. Tapi kebanyakan herba digunakan untuk perubatan. Okay. Tetapi ada juga setengah herba yang digunakan dalam bentuk makanan. Ya. Jadi herba dalam bentuk makanan ni biasanya yang kita gunakan untuk ulam-ulaman. Contohnya macam kita makan sambung nyawa. Ni sambung nyawa ni adalah pokok favourite saya. Okey, sambung nyawa, ulam raja, ginseng Jawa, apa lagi yang ada dekat tapak semayang saya ni, nanti saya sharekan. Kita tunjuk gambar sikit apa yang ada kat belakang saya ni. Okey, dan juga macam pucuk gajus, tenggek burung dan macam-macam lah yang biasa digunakan oleh terutamanya oleh masyarakat Melayu sebagai ulam-ulaman dalam makanan seharian, makan tengah hari, makan malam dan sebagainya ya. Okey. Dan herba juga yang paling khusus, ada herba yang boleh dibuat ubat sahaja tetapi tidak sesuai untuk dimakan sebagai ulaman. Jadi herba ni kebanyakannya lebih sifat perubatan itu lebih kuat dan rasanya kadang-kadang tu tak berapa sedap lah untuk kita makan secara segar macam tu. Contohnya macam kunyit. Kita jarang orang boleh makan kunyit sebagai ulam. Boleh kunyit kalau yang muda tu kurang sikit rasa dedah dia tu kita boleh makan lah. Tapi bukanlah boleh kita makan macam kita makan timun batang macam tu. Okey, jadi dan biasanya herba-herba yang mempunyai nilai perubatan ni dia ada rasa yang
unik dan agak kuat lah. Jadi memang itu sebagai satu indikator mudah untuk kita kenali. Ni tak boleh makan banyak sebab lidah kita pun dah macam tak boleh nak terima banyak-banyak. Jadi tak perlulah kita ambil banyak. Kerana apa? Sebenarnya bahan ubatan yang ada kat dalam tu agak tinggi. Jadi dia tak sesuai untuk kita yang dah sihat untuk mengambilnya dalam kuantiti yang berlebihan. Jadi tu dia punya rules of the thumb lah bila kita berterlibat dengan herba ni. Jadi kita tahu macam even serai juga adalah herba. Tetapi serai tu kita tak boleh nak makan suka-suka hati macam tu kan, nak buat ulam tak boleh. Tapi bila kita racik halus-halus bubur dalam makanan dalam si kerabu bolehlah kita makan, tapi tak boleh dalam kuantiti yang banyak. Tapi mungkin kalau kita campur dia dalam ramuan masakan, buat singgang ke, buat rendang ke, then it should be okay because bahan-bahan aktif dalam serai, kunyit, halia tu akan infuse ke dalam makanan kita dengan kuantiti yang sedikit yang hanya sesuai untuk menjaga kesihatan kita, bukanlah untuk perubatan. Jadi bila kalau kita nak bercakap tentang herba untuk ubatan ni, kaedahnya berbeza. Okay, jadi nanti saya kupas satu persatu. Okay, so berbalik kepada cerita pasal kenapa kita kena makan herba dan kenapa herba tu mestilah herba yang kita tanam secara organik. Okay, analogi ni macam gini, kita bila kita cakap pasal ubatan, pasal makanan, mestilah kita nak yang terbaik kan. Terbaik dari segi keberkesanan dia, terbaik dari segi kebersihan, cara penghasilan. Jadi apakah cara terbaik untuk kita hasilkan makanan atau ubatan kita? Jadi kita berbalik kepada sumber ubatan dan sumber makanan tu, yang mana ia adalah berasaskan tumbuhan dan juga tumbuhan herba. Jadi sebaik-baiknya tumbuhan ini mestilah mempunyai ciri-ciri berkesan, ciri-ciri kebersihan, dan yang paling penting tu adalah halalan dan thayyiban lah. Okey, mesti halal dan baik. Baik itu definisinya sangat luas, ya. Jadi kalau boleh, cara yang paling baik untuk menanam herba ni adalah menggunakan kaedah organik, ya. Sebab apa organik? Kerana baja contohnya yang kita gunakan untuk menyuburkan tumbuhan kita ni dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai, bahan-bahan yang sangat bermutu dan mudah terurai oleh mikroorganisma, berganding dengan setengah baja kimia yang pada jangka masa panjang boleh merosakkan tanah dan juga memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Ada bunyi bising ke sebab sebelah saya ada gangguan ni sikit ya. Okey. Okay. Boleh dengar? Alright, okey. Jadi konsep yang dibawakan oleh Biosense ni sangat menarik hati saya dan saya rasa sangat tepat. Kerana bila kita menanam herba menggunakan baju organik yang kita hasilkan sendiri daripada rumah kita, sebenarnya kita tahu apa yang kita bagi dekat tumbuhan tu. Jadi kita tahu tumbuhan tu macam makan lah ya, kita bagi baja tu maknanya makan tu adalah makanan yang kita makan, sisa daripada yang kita makan. Of course lah kita tak bagi buah terbikai dekat pokok kita bagi kulit terbikai yang dah kita proses lah macam tu. Tapi dia adalah daripada asalnya daripada sumber bahan makanan. Jadi kan benda tu macam nampak lebih aman lah kan, mungkin lebih logik dan lebih mudah bagi kita memahami ni. Kita nampak benda tu macam bersih, kita pun yang menghasilkan baja itu sendiri. Satu lagi, konsep porak ni sangat menarik kerana bila kita menanam secara kecil-kecilan di rumah,
kita tidak akan menggunakan biopesticide yang banyak sebab kita hanya nak kontrol pokok sawi kita satu batas, pokok terung kita satu pasu, dua pasu. Jadi kita hanya memerlukan tenaga kita sendiri untuk menjaga tumbuh-tumbuhan tu. Mungkin kita hanya memerlukan sedikit biopesticide yang mungkin tidak begitu kuat untuk membunuh, tapi cukup untuk mengelakkan daripada serangan penyakit contohnya. Kalau ada pun kita nampak ulat dan serangga di pokok kita, kita boleh jentik je kan, boleh alih je ulat tu, suruh dia pergi tempat lain, contohnya lah. Jadi berbanding dengan kalau kita dapatkan sumber makanan herba kita daripada pasaran, mungkin dia dihasilkan secara big scale dengan cara yang besar, dan bila kita tahu, kita semua maklum bila orang yang menanam secara komersial ni dia terpaksa bergantung kepada racun serangga, baja-baja yang bersesuaian lah, yang lebih murah dan lebih ekonomikal untuk pertanian mereka. Jadi kita tak boleh nak marahkan orang yang menanam secara komersial sebab itu kadar cost benefit dia lah. Jadi tapi kalau kita menanam sendiri, menggunakan baja kita buat sendiri di tepi rumah kita, kita yang kontrol benda tu dan kita rasa sangat gembira untuk makan apa yang kita hasilkan. Bukan macam tu Dr. Rokia. Betul, tepat sekali, jimat dan selamat. Ya, betul. Jadi saya pun masa PKP ni pun alhamdulillah suami saya banyak tanam, bukan banyak lah, tanam bendi, tanam sikit-sikit ulam-ulam. Jadi alhamdulillah lah hari-hari pun kita orang boleh je datang petik sikit-sikit untuk makan. Boleh bagi dekat saudara mara pun, walaupun sikit tapi kualitinya sangat berbeza bila kita tanam sendiri menggunakan baja kompos. Dan untuk pengetahuan orang penonton dan sahabat Porak Biosense, okay, saya sendiri pun telah menggunakan kaedah pembuatan baja kompos yang dipopularkan dan dipelopori oleh Dr. Rokiah dan Biosense ni saya rasa sejak dekat 10 tahun dah saya rasa. Sangat lama. Sebelum wujudnya Biosense tu kita dah saya dah guna konsep baja organik ni. Yang kita menggunakan baja kompos dengan sisa makanan di rumah. Okey. Prof, boleh ambil satu soalan, Prof? Boleh. Okey, ada yang bertanya daripada Puan Aminah Kamal ni, dia tanya ulaman apa yang paling mudah kita nak tanam dan jaga? Okey. Sebenarnya banyak ulam-ulaman yang bagus, yang mudah untuk jaga. Contoh yang paling mudah sekali adalah sambung nyawa. Okey. Saya suka je bagi cuba mempopularkan pokok sambung nyawa ni kepada semua penonton dan semua pendengar, semua orang yang bertanya kepada saya. Kerana apa? Pokok sambung nyawa ni dia adalah pokok yang memiliki banyak fitokimia yang bagus untuk kesihatan. Dia dalam satu pokok dan Allah jadikan dia memiliki banyak fitokimia yang bagus-bagus untuk penjagaan kesihatan. Sebab tu saya rasa pokok sambung nyawa ni sangat sesuai untuk kita tanam dan kita makan hari-hari pun tak apa. Rasanya pun tak ada kelat, tak ada rasa pedas, rasa dia pun sedap. Cara tumbuhnya pun mudah. Potong je batang, walau batang dekat pucuk pun rendamnya dalam air 2-3 hari dah tumbuh akar, dah boleh tanam kat pokok. Tanam dekat tanah, gunakan kaedah tu, kaedah pembuatan tanah menanam Biosense tu. Memang segarlah pokoknya. Kalau tak ada pun tanam dalam air pun tak apa. Satu lagi pokok yang saya nak share, ada kat sebelah saya ni, kejap saya angkat Aduh, kenal tak pokok ni? Ni pokok
orang Melayu kita panggil pokok bangun-bangun. Okey. Pokok bangun-bangun ni ataupun Indian borage ataupun ada orang panggil Mexican mint. Pokok ni sangat bagus untuk ubat untuk batuk. Nanti di hujung rancangan Dr. Rukia saya akan share cara nak buat ubat batuk, minuman kesihatan yang bagus untuk masalah jangkitan virus dan kuman. Gitu. Sangat menarik tu Prof, sebab actually kan ramai yang menunggu nak bertanya lagi, tapi saya kena teruskan persoalan kita kedua sebab nanti kan kita tak sempat pula nak dengar daripada panel kita nanti kan. Okay. Minta maaf Prof, soalan yang seterusnya yang saya nak bertanya, saya rasa ramai yang nak tahu, mungkin Prof boleh kongsikan produk-produk herba yang telah Prof kaji yang kata tadi dalam selama 20 tahun dan dah mungkin dah available juga yang orang boleh gunakan, sebab saya rasa sekarang ni ramai juga orang yang berminat untuk menggunakan perubatan herba sebagai alternatifnya. Silakan Prof. Okey, benar, saya dah lama mengkaji ubatan-ubatan herba ni lebih daripada 20 tahun. Kerana kenapa saya kaji ubatan herba ni, saya rasa ubatan herba adalah jawapan yang paling tepat untuk kita ketengahkan untuk membantu masalah-masalah kesihatan manusia. Mungkin pada masa ni kita rasakan ubatan herba tu ke belakang. Kita ada banyak ubatan moden, allopathic medicine yang berada di dalam mainstream sistem kesihatan di sebuah negara. Tetapi pada hakikatnya kita kena terima hakikat bahawa 80% penduduk dunia menggunakan herba sebagai ubatan. 80%. Jadi maknanya walau banyak mana pun ubatan alopatik yang berada di sistem perubatan di seluruh dunia ni, orang manusia 80% masih lagi mencari herba untuk masalah kesihatan. Jadi saya rasa itulah yang paling logik sekali untuk saya kaji. Jadi saya menumpukan kajian saya kepada ubatan-ubatan herba yang diasaskan oleh orang-orang zaman dulu. It's based on the traditional herbal medicine. Adalah setengah-setengah ubat tu saya modify, saya create baru, tapi kebanyakannya saya kaji dahulu ubatan-ubatan lama yang memang dah terbukti berkesan secara empirical. Cuma saya tambah nilai yang mana saya masukkan elemen-elemen saintifik dan pembuktian secara praklinikal dan klinikal terhadap ubatan tersebut. Contoh-contoh ubatan yang saya dah kaji adalah ubat untuk penyakit tiga serangkai. Kerana saya pilih penyakit tiga serangkai tu kerana kita dapati sekarang ni bukan orang tua je yang banyak penyakit tu, tetapi orang-orang muda telah pun mengidap penyakit tiga serangkai ni, contohnya macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, gout dan sebagainya. Jadi antara ubat yang saya dah kaji dapat pun masuk pasaran dan digunakan dan dipasarkan oleh syarikat-syarikat lah. Okey, saya mungkin saya nak sebut syarikat-syarikat tu boleh ke? Boleh. Okey. Kita ada macam contohnya herbal supplement untuk diabetes, untuk kencing manis, iaitu Idasin yang dipasarkan oleh syarikat Prolife Life Sciences Sdn Bhd dan juga oleh Ascentic Pharmaceutical. Yang mana produk ni telah pun berada di farmasi-farmasi, lebih daripada 200 farmasi dan klinik swasta lah di seluruh Malaysia. Itu adalah saya rasa sumbangan terbesar saya lah kepada memertabatkan ubatan herba tradisional negara. Dan yang kedua, kita ada ubat untuk wanita. Saya banyak menjuruskan research saya kepada kesihatan wanita, Dr. Rokia, kerana saya adalah wanita dan ramai wanita di luar sana yang merupakan orang-orang hebat, bagi saya wanita ni penting dijaga dengan rapi kerana wanita ni adalah menteri kabinet yang memegang banyak portfolio. Okey, satu in one. Menteri Kesihatan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri
pengangkutan, menteri pendidikan, semua wanita. Itu dalam rumah lah jadi bagi saya wanita mesti kuat, mesti sihat untuk menjaga keluarga ya. Jadi banyak produk-produk yang untuk wanita saya kaji. Dan ada produk kesihatan seperti Alura yang dipasarkan oleh syarikat Nature Medic Laboratories yang nanti kita boleh dengar daripada Encik Syah dia. Kita ada Hawalin untuk penjagaan rahim dan sebagainya, dan juga kita ada produk-produk untuk IQ kanak-kanak dan juga untuk orang-orang tua yang mungkin dah nak nyanyuk. Jadi kita ada juga suplemen yang berasaskan madu yang kita kaji dan kita tahu insya-Allah sangat berkesan lah untuk membantu kecergasan minda. Okey. Tu antara sedikit lah Dr. Rokiah ya. Kalau penonton nak tahu lebih lanjut boleh je kontak saya. Mungkin boleh buat sesi lain pula untuk kita untuk sharing kajian-kajian yang telah saya jalankan dengan lebih detail lah. Okey. Saya rasa memang sangat banyak persoalan yang ditanyakan. Bukannya penonton yang baru dengar Prof punya perkongsian hari ini, saya sendiri pun banyak benda yang saya nak tanya sebab sangat menarik. Sebab saya rasa daripada soalan pertama dan kedua ni, banyak perkongsian yang orang nak tahu, mencetus idea tentang kebaikannya kita menanam sendiri herba kat rumah secara organik dan menggunakannya. Ada di antara orang ni, rakan-rakan ni sebenarnya berminat nak makan ubat-ubatan herba, tetapi kadang-kadang macam tak boleh nak telan begitu sebabnya pahit, rasa maung dan sebagainya kan. So bila Prof kata dah buat kajian dalam bentuk kapsul ke ubat-ubatan yang dah sedia terus dimakan, itu lebih mengujakanlah untuk orang terus menggunakan perubatan herba ni. Sangat menarik perkongsian Prof tadi. Okey, saya akan pergi buat penutup, nanti saya akan pergi semula kepada Prof sebab banyak soalan dan rumusan yang Prof mungkin boleh buat. Tapi saya sekarang ni nak beri laluan kepada panel kita kedua, Cik Syah Julian. Boleh ya saya teruskan Profesor? Boleh. Okey. Seperti yang saya dah perkenalkan tadi, Cik Syah Julian adalah pengurus syarikat Nature Medic Laboratories yang saya dimaklumkan telah lama juga menawarkan rangkaian produk yang sangat bagus seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, ubat-ubatan yang diperlukan oleh wanita dan juga lelaki lah of course kan. So saya ingin mendapatkan maklumat sedikit perkongsian tentang syarikat yang diterajui oleh Cik Syah Julian. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang syarikat Nature Medic ni dan apa produk yang disediakan yang boleh terus kami beli dan terus consume. Silakan Cik Syah. Okey, terima kasih Dr. Rokiah dan juga Profesor Adibah. Terima kasih kepada Biosense yang sudi menjemput Nature Medic untuk bersiar bersama pada PKP kali ini. Okey. Kita di Nature Medic ni disebabkan PKP dan PKPD memang kita tak ada buat apa-apa kerja sebab kita bukanlah industri yang dikelaskan sebagai keperluan. Jadi apa ni boleh saya ceritakan dekat sini, apa yang boleh saya kongsikan adalah Nature Medic ni adalah satu syarikat pengusaha perubatan tradisional yang mana kita berbeza daripada syarikat-syarikat lain adalah kita cuma mengeluarkan produk-produk yang kita yakin dan telah dikaji oleh universiti-universiti tempatan seperti mana yang Profesor Adibah beritahu tadi. Okey, jadi kita cuma dekat sini kita tidak buat ubat tu sampai end product. Kita cuma buat separa siap dan kemudian kita akan berkolaborasi dengan syarikat yang berstatus GMP untuk membuatkan produk siap. Jadi kita cuma menyediakan bahan-bahannya sahaja. Okey, yang
saya suka nak kongsi di sini adalah hampir 70% bahan-bahan utama yang kita guna adalah yang kita tanam sendiri secara organik. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita dapati bila kita tanam secara organik, dia punya active ingredient lebih tinggi daripada yang ditanam secara komersial. Okey. Jadi di situ kita boleh tahu kita punya keselamatan, kebersihan produk kita nanti. Jadi memang kita sekarang ni kita juga bekerjasama dengan Jabatan Pertanian di Terengganu dan juga dengan UMP untuk menambah baik bahan-bahan yang kita nak guna untuk ubat-ubat. Dan juga kita kalau boleh kita 100% bahan-bahan utama yang kita gunakan untuk ubat-ubat tu adalah yang kita tanam sendiri, yang kita keluarkan sendiri. Alhamdulillah. Jadi itu kita punya target dia lah. Okey. Kita dah beroperasi sebenarnya dah lebih 15 tahun. Wow. Dulu Nature Medic Laboratories ni dikenali sebagai Nature Medic Supply, Nature Medic Supply Enterprise pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2015 kita naik taraf kepada Nature Medic Laboratories Sdn Bhd. Jadi sampai sekarang kita cuma guna Nature Medic Laboratories sajalah. Maksud laboratories dekat sini adalah kita bekerjasama dengan beberapa universiti tempatan dan juga beberapa makmal-makmal swasta untuk buat kajian bahan yang kita nak guna dan juga ubat-ubat yang dah siap. Jadi kat situ kita berbeza daripada syarikat-syarikat lain yang mana sebelum kita mula pemprosesan, kita akan hantar hasil tuaian kita tu ke universiti dahulu untuk kita dapati berapa AI dia. Kualiti AI dia tu amat penting. Jadi kat situ yang kita boleh saya cakap tadi, yang kita dapati kalau kita tanam secara organik, AI dia lebih tinggi dan kualitinya lebih baik. Cik Julian, minta maaf. Dulu saya kan, even sampai sekarang lah, saya ada consume produk yang dikeluarkan oleh Nature Medics, di antara R38 dan juga penawar resdung. R38 ni bagi saya memang sangat berkesan. Saya dulu pernah mengalami kecederaan di lutut dan juga saya punya buku lali ni yang membuatkan saya lama tak boleh berjalan dengan betul. Saya kena duduk dekat wheelchair dan saya kena pergi buat fisioterapi dan sebagainya kan. So dengan bantuan saya makan R38, alhamdulillah saya ini memang saya punya life experience, bukan saya cakap, memang betul. Dan saya sangat menyarankan lah kalau ada di antara kita yang mengalami sakit urat, lemah-lemah badan, kalau ada macam overdo sangat exercise dan sebagainya kan, saya rasa R38 ni memang sangat membantu. Kemungkinan Cik Syah boleh ceritakan sedikit kebaikan R38 ni dan nak disyorkan kepada mungkin orang lain juga yang boleh konsum R38. Silakan Cik Syah. Okey, R38 ni sebenarnya kita antara produk kita yang telah kita beri keutamaan selepas Idocin, iaitu ubat untuk kencing manis. Kita sekarang ni kita beri keutamaan kepada 5 produk lain, antaranya adalah R38. Okey, kita memang R38 ni kita diformulasikan oleh seorang herbalist. Di Nature Medic ni kita tak ada formula sendiri. Ianya adalah formula-formula tradisional yang dikongsi oleh beberapa
orang-orang lama, orang-orang cerdik pandai yang di kampung-kampung, yang orang lama lah senang cerita. Okey. Jadi apabila dibuat kajian, kita ada beberapa formulasi yang dicadangkan kepada kita. Jadi kita pilih R38 ni kerana dia satu, bahan yang digunakan lebih mudah untuk kita nak dapat, lebih mudah untuk kita nak hasilkan secara organik, dan juga kita boleh dengan mudah nak proses. Okey, antara kebaikan R38 ni seperti yang Dr. Rokiah sendiri ada pengalaman. Okey, dia adalah memang diramu khas untuk urat dan juga tulang. Okey, dia amat bagus untuk orang yang ada arthritis, orang yang ada yang selalu ada lengur-lengur tulang. Itu memang kita memang kita buat R38 tu untuk mengatasi masalah-masalah tu. Okey, sangat bagus, sebabnya saya rasa benda tu memang sangat berkesan sebab kadang-kadang ada pelbagai ubat-ubatan yang ditawarkan dekat farmasi dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu it works on someone else tapi it doesn't work on me ke macam tu lah. So but now memang discover R38 ni memang membantu, sama juga dengan penawar resdung sebabnya resdung ni bukannya dialami oleh orang yang berumur saja tapi daripada awal orang-orang yang awal usia pun kadang-kadang kena juga sebab terlalu banyak sangat makan seafood dan sebagainya kan, so ada kesan sampingan. So bila diberikan penawar resdung tu alhamdulillah cepat saja. So saya rasa ramuannya tadi kemungkinan ada juga yang disebutkan oleh Prof Adibah tadi kan, yang kita boleh juga tanam di rumah kalau kita boleh makan sendirilah, kalau tak pun kita beli terus je daripada Syah Julian lebih baik. Okey. Ya, betul. Dia memang macam itu sepatutnya. Dia bahan-bahan yang kita guna di Nature Medic ni, kita lebih suka kalau kata ada ramuan yang kita boleh tanam sendiri di belakang rumah. Jadi memang kita suka, antaranya macam kunyit. Kan? Kunyit dia ada ciri-ciri anti-inflammatory yang sangat baik. Jadi kunyit tu memang sangat bagus. Jadi benda yang mudah. Cuma pada zaman sekarang ni orang nak lebih mudah. Dia kata beli di kedai lagi mudah. Dia beli sekebuk kunyit, lepas tu dia pancur, lepas tu dia minum. Kan? Jadi dia macam lebih mudah. Cuma saya cuma saya nak beritahu bahawa kalau berhati-hati kalau kata kita nak consume benda-benda yang kita tanam di rumah. Antaranya kita kena tahu berapa banyak yang badan kita boleh tahan ataupun badan kita perlukan. Kita jangan makan berlebihan. Itu sebabnya formulasi yang kita buat adalah formulasi umum yang sesuai untuk semua orang. Kita tak boleh macam ada kes dulu orang kata makan misai kucing boleh turun gula kan, ataupun makan ada banyak lagi lah herba-herba lain yang ditanam boleh turunkan kadar gula kan. Okey, cumanya ada masalah dekat sini yang mana benda-benda macam inilah yang memberi reputasi yang kurang baik kepada ubatan herba. Yang mana orang yang makan tu dia tak ikut sukatan yang sepatutnya dan dia tak minta nasihat daripada orang yang pakar untuk makan. Dia kata mungkin kawan dia kata makan dua helai sehari gula dia turun. Jadi dia dengar macam tu, dia pun makanlah tanam, dia pun makanlah 2 helai sehari untuk turun. Tapi kita tak tahu, dia tak tahu yang kadar gula dia dengan kadar gula kawan dia berbeza. Badan dia dengan badan kawan dia juga berbeza.
Jadi mungkin 2 helai daun sesuai untuk kawan dia, tak sesuai dengan dia. Tapi bila ada kerosakan, bila pergi ke hospital, hospital akan mengatakan produk herba tak memberi kebaikan. Betul. Jadi dia ada banyak salah faham sebenarnya. Jadi untuk itu di Nature Medic ni kita cuba memberi informasi yang betul. Alright. Yang mana kita berusaha dengan universiti dan juga beberapa doktor-doktor pakar untuk membantu kita memberi informasi yang betul, yang tepat, bahawa herba ni sebenarnya bukanlah memudaratkan. Dia memang ada membantu dan boleh merawat penyakit. Cuma sama aja macam kita makan. Kalau kita makan terlebih, akan dapat sakit juga. Ya, betul. Sama kalau kita makan ubat doktor, minum terlebih ubat batuk, tidak lagi boleh jadi mabuk. Kan? Doktor nasihat 2 sudu. Orang ada setengah orang kita yang lebih hebat, dia tak pakai sudu, dia togok je. Kan? Jadi kat sini ada salah faham yang mana ramai yang mengatakan perubatan herba ni tak bagus. Sebenarnya bukan macam tu. Dia cuma perlu ada nasihat dan juga kena dapatkan pendapat daripada yang lebih tahu. Betul. Sebab tu kan Cik Julian, saya rasa sesi begini yang bagus kita adakan supaya kita boleh kongsi maklumat yang tepat, cara penggunaan dan makan macam mana dan sebagainya kan, yang sesuai untuk orang. So insya-Allah banyak lagi benda-benda yang saya nak tanya dan kawan-kawan yang nak bertanya, bagi saya boleh tanyakan mereka kawan-kawan ni. Tapi saya tak cukup untuk hari ni, kita kena buat siri kedua lah bersama Profesor dan juga Cik Syah selepas ni, kena ada lagi susulannya. Okey. Boleh. Ni Puan Aminah Kamal ada soalan lagi ni, memang untuk Prof Adibah ni rasanya. Memang dia memang pakar dalam nenas ni. Ada lagi soalan lain juga yang bertanya tentang saya sakit lutut, sendi dan sakit saraf dan sebagainya. So kat mana nak dapatkan produk ni? So sebentar lagi sebelum saya tutup ni nanti Cik Syah Julian akan share dengan kita bagaimana nak contact Nature Medic ataupun Cik Syah Julian terus. Okey. Sekarang ni kan sebab tadi ada Boleh. Prof Adibah nak kongsi buat ubat batuk kan, betul tak? Ya. Juga janji dia tu sebab orang menunggu-nunggu ni. So kita bagilah luar kepada Prof Adibah dulu untuk buat kongsian. Selepas nanti kita cuba jawab jika ni ada masa. Silakan Prof. Okey, sekejap je ya. Okey, saya nak kongsikan cara nak buat ubat batuk. Kalau kita batuk yang biasalah, kalau kita batuk sesama demam ni adalah penyakit biasa, dan selain daripada orang nak pergi ambil Panadol, ubat sesama dan sebagainya, ada cara mudah di rumah yang kita boleh gunakan lah sebagai petua dan juga untuk membantu melegakan selain daripada kita makan ubat. Okey, ada 3 ramuan untuk membuatkan teh herba batuk ni. Okey, yang pertama adalah ni pokok Indian Borage ataupun bangun-bangun. Pokok ni kita perlukan dalam 5 tangkai. Macam ni kan, ni daripada atas 1, 2, 3, 4 stok ni kita potong daun. Tak, kita ambil semua ni. Kita potong je satu tangkai ni. Satu tangkai macam ni kan. Satu tangkai ni kita ambil lah 5 tangkai ni. Okey. Lepas tu kita ambil 1 inci halia. Ni pokok halia lah 1 inci halia. Ni saya tunjuk pokok halia supaya senang ingat. Okey. 5 tangkai daun tu, lepas tu 5 tangkai Indian Borage, 1 inci halia, 1 inci halia dan 1 batang serai. 1 batang serai. Okey. Saya pun ada serai. Saya mesti tanam ni sebab selalu guna. Okey. Jadi serai dengan halia tu kita ketuk-ketuk. And then campur sekali dengan 5 tangkai bangun-bangun. Rebus dalam 3 liter air. Okey. Lepas tu kita rebus biar dia mendidih sampai air tu turun jadi 1/3.
Alright. Pun jadi setengah lah, setengah pun tak apa. And then bila dah air tu surut jadi setengah, and then kita scoop buang herba-herba tu, and then kita campur dengan gula merah secukup rasa. Okay. Lepas tu dah boleh minum. Minum panas-panas suam-suam tu sedap, sangat melegakan kalau kita sakit-sakit tekak dan batuk lah Alhamdulillah. Nanti saya akan mudah share je nak buat. kepada rakan-rakan FB yang dah mula bertanya-bertanya ni kan, nak masuk soalan ni. So saya akan sharekan ramuan yang Prof bagi tadi tu dekat boleh. Biosense, FB Biosense dan FB saya juga, Prof punya FB juga. So masing-masing boleh tengok selepas ni sebab saya rasa macam wah dah panas dah ni soalan-soalan semua orang nak tahu kan. Okey, disebabkan kita tak cukup masa, InsyaAllah saya janjikan untuk buat siri kedua bersama Profesor Adibah dan juga Cik Syah Julian nanti untuk mengetahui dengan lebih lanjut produk yang mereka hasilkan dan boleh kita consume dengan untuk menjaga kesihatan kita. Minta maaf Prof dengan Cik Syah, saya terpaksa endkan kita punya conversation ni sebabnya nanti mengambil masa yang agak lama kan. Okey. Dia dah overrun. Okey. So saya sangat-sangat I feel so blessed hari ni profesor pakar tentang perubatan herba yang sudi berkongsi dengan kita penyelidikan kajian data yang telah beliau buat selama ni dan kita dah boleh memanfaatkannya. Seperti yang saya kata, tumbuh-tumbuhan ni banyak rahsianya yang boleh kita manfaatkan untuk kesihatan kita luaran dan juga dalaman. Banyak lagi yang boleh dikongsikan oleh Profesor. InsyaAllah kita akan kupas lagi rahsia ni pada sesi akan datang. Begitu juga dengan Cik Syah Julian yang telah berkongsikan dengan kita tentang availability of the products daripada Naturemedics yang boleh kita consume terus sekiranya kita ni bukan jenis orang yang boleh terus makan ulam secara mentah. Okey. Sekejap lagi saya minta Prof ataupun Cik Syah Julian kongsikan bagaimana nak contact mereka, sama ada letak link dekat kita punya tu dah pun disediakan, bagaimana nak contact Naturemedics dah tertera dekat kita punya paparan skrin kita ni, ada nombor WhatsApp dan sebagainya. So boleh hubungi mereka terus, tidak perlu juga melalui Biosense. InsyaAllah pada masa yang sama nanti Cik Syah Julian ataupun Prof akan kongsikan juga short video yang boleh kita tonton ni di website Biosense. Boleh dilawati di www.biosense.com.my atau menyertai FB kami di Biosense, type saja Biosense atau pergi dekat Instagram Biosense My ataupun pelbagai lagi video yang kita dah sharekan dekat YouTube Biosense My. So saya sangat harap pada rakan-rakan di luar sana sudikan share perbualan bual bicara kami pada pagi ini supaya ramai lagi yang dapat menonton dan dapat kongsi lagi manfaat yang telah disampaikan oleh kedua-dua panel yang pakar dan berpengalaman pada pagi ini. Saya ucap terima kasih. Kalau ada kata-kata akhir daripada Profesor, dipersilakan. Sebelum mengundur diri, saya nak mengucapkan terima kasih di atas ruang masa yang diberikan oleh para penonton yang sudi mendengar bual bicara santai kita pagi ini. Dan insyaAllah di lain masa saya sangat ingin memperkenalkan projek Taman Herba Universiti Malaysia Terengganu yang sedang kami usahakan bersama kumpulan penyelidik UMT. Mungkin harap di lain masa, dan saya nak berkongsilah dengan rakan-rakan Porak Biosense. Kita pun ada FB Translational Herba yang kita mengalu-alukan lah untuk dilawati dan diikuti oleh penonton. Nanti kita kongsikan bersamalah. Okey. Dan apa yang baik tu daripada Allah, dan yang tak elok tu itulah kekurangan saya lah ya. Harap maaf banyak-banyak. Itu daripada saya. Okey, Dr. Rokia. Okey, terima kasih banyak Prof. Stay tuned dan stay safe bersama kami lagi nanti. And Syah Julian, kalau ada kata-kata akhir.
Saya cuma nak ucap terima kasih kepada Biosense dan juga Dr. Rokia yang sudi menjemput saya berkongsi, bercerita dengan Pogak Dr. Rokia. Sebab Dr. Rokia ada Pogak, saya pun ada juga Pogak sikit. Okey. Pogak saya adalah besar tapi cuba-cuba jugalah sikit-sikit. Jadi saya sarankan pada semua yang menonton, yang mendengar, tak salah kita mencuba walaupun sepasu. Ya, betul. Dia mula-mula sepasu saja dulu. Ya. Kemudian baru kita boleh jadikan dua, kita gandakan. Ya, betul. Pasal baja tu saya risau. Yang itu Dr. Rokiah memang boleh bantu daripada A sampai Z tentang baja dan juga pengawalan pestisida secara organik. Jadi saya sarankan cubalah sementara tengah PKP cuba yang mudah-mudah dulu. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Syahjudian dengan perkongsian yang sangat bagus hari ini, dan saya rasa banyak manfaat yang kita dapat dan kita dah ungkaikan juga rahsia-rahsia yang ada dalam tumbuh-tumbuhan yang boleh kita tanam di rumah ataupun kita boleh terus konsum yang telah dibuat kajian. Terima kasih kedua-dua panel pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada para penonton yang bersiaran bersama kami pada awal pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan saya mohon maaf bagi pihak Biosense sekiranya ada di antaranya yang tersalah kata ataupun tidak menepati harapan penonton semua. InsyaAllah kami akan perbaiki dan akan bersiaran lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe. Waalaikumsalam. Stay safe, stay home.